Kemudian Yunus bangun dan kuatkan kudanya, buka langkah silat. Kali ini langkah silat Yunus nampak keras, macam lawannya tu sungguh hebat. Makhluk tu melayang-layang depan mereka. Bila makhluk tu pandang je Pak Engku, bulu roma dia terus meremang. Cepat-cepat Pak Engku pejamkan mata dan berzikir banyak-banyak. Dada mula berdegup kencang, tapi Pak Engku tahu makhluk tu tak mampu datang dekat mereka sebab Yunus dah pasung kaki dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi pengalaman Pak Engku masa dia remaja dulu. Pak Engku ni ada seorang kawan bernama Yunus yang boleh tahan juga ilmunya. Mereka kena berdepan dengan belaan nenek siyit. Nak tahu ceritanya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Sebelum masuk ke ceritanya, saya nak promote 3 buah buku yang ditulis oleh Pak Engku yang bertajuk Kisah Yunus Jilid 1, Kisah Lot dan Niskala. Semua ni kisah seram yang dialami sendiri oleh Pak Engku, Yunus dan Lot. Siapa nak beli buku ni boleh dapatkan di page Munawir Sang Yunus, dan saya akan letakkan nombor telefon Pak Engku di pin komen. Pada sesiapa yang nak dapatkan topi syarah chapter ni pun, saya akan letakkan kontak di pin komen juga. Daerah tempat Pak Engku ni memang terkenal dengan duriannya. Kebanyakannya milik orang Melayu dan akan pajak kebun durian mereka. Mungkin sebab nak kutip buah durian bukan kerja yang menyeronokkan. Mungkin betul sebab kerja kutip durian yang baru gugur ada risikonya yang tersendiri. Tanyalah siapa saja yang selalu kutip durian waktu malam, masa durian tengah galak gugur tu, mesti mereka ada cerita seram tersendiri. Dekat kampung ibu Pak Engku ni ada satu keluarga yang terkenal dengan kekayaan mereka. Rumah mereka besar dan cantik. Dekat belakang rumah agam tu ada tanah dusun mereka yang luas, menganjur sampai ke atas bukit. Durian, langsat, manggis dan rambutan ditanam meluas dekat kebun tu. Hasilnya dijual di pasar basah dan dihantar ke pasar raya. Cucu mereka muda sikit daripada Pak Engku, satu sekolah dan terkenal dengan perangai sombongnya. Pak Engku tak berapa suka budak tu yang semua orang panggil Yit. Yit mula rapat dengan mereka lepas tahu kelebihan si Yunus ni. Tiba musim durian dah manggis. Satu hari, Yit yang tak pernah datang melepak dengan mereka dekat pangking kayu depan rumah tiba-tiba muncul. Dia ajak mereka semua kutip buah durian dan buah manggis untuk 2 minggu dengan upah yang lumayan dan dapat makan durian sebanyak mana yang mereka suka. Bila dengar Yit cakap macam tu, ramailah yang nak ikut. Kutip buah manggis lepas sekolah, iaitu lepas asar. Ramailah yang nak buat sebab kerja waktu siang. Tiba hari yang dijanjikan, mereka berbasikal ke rumah keluarga Yit. Ada lebih kurang 10 orang yang ikut, termasuk kawan baik Pak Engku iaitu Pak Lah dan Madi. Lepas melintas rumah Yit yang berpagar, jalan sikit ke belakang dah nampak pagar dawai warna hijau yang tinggi. Yit buka pintu pagar dan dekat depan mereka pokok-pokok manggis berbaris dengan banyaknya. Berjalan atas sikit ada pokok langsat dengan buah yang banyak. Dekat belakangnya barulah kebun durian. Yit kata pokok durian ada lebih 40 pokok. Durian kampung ni jenis yang sedap dan mahal dengan isi yang tebal. Tak hairanlah kalau seluruh kawasan kebun ni dipagar. Mereka terus berjalan masuk kawasan kebun durian. Dari jauh dah nampak pondok durian. Bukan macam pondok dah, macam rumah, siap dengan beranda besar. Dalam pondok lengkap dengan dapur, tilam dan kelambu. Raga-raga rotan disusun dekat tepi pondok. Dekat situlah mereka bahagikan tugas. Yunus, Pak Engku,
Engku, Pak Lah, Madi dan Yit bahagian kutip buah durian, tapi kena buat waktu malam. Pak Engku perhati kawasan kebun durian tu, bersih dan terjaga. Semak samun pun tak banyak. Kebun memang luas, memanjang sampai atas bukit. Air sentiasa mengalir dekat tepi pondok. Dalam peti ais ada air sejuk dan memang ada bawa kopi dan gula. Dapur gas pun ada. Rak untuk lampu suluh terletak dekat luar, dekat dengan tandas. Kawasan rumah terang benderang sebab lampu beranda dipasang. Seminggu buat kerja kutip durian, Pak Engku dengan kawan-kawan dah muak nak makan buah durian. Malam-malam akan terdengar bunyi binatang berjalan atas bumbung dan keliling pondok. Mula-mula mereka seriau jugalah, tapi bila setiap kali disuluh hanya nampak musang atau kuas, sejenis tupai tanah, lama-lama mereka pedulikan bunyi-bunyi itu. Masuk minggu kedua, mereka mula diganggu. Satu malam, mereka dengar air mengalir dekat tepi dapur, macam berkocak. Mungkin ada kuas atau musang yang nak minum air. Mereka buat tak tahu je lah. Menjelang awal pagi, mereka dengar macam ada orang tengah mandi pula dekat situ. Macam mandi dari air telaga, sedangkan air mengalir je dan tak ada lopak atau kolam dekat situ. Galak bunyinya, macam nak bagi tahu mereka yang dia tengah mandi. Masa tu Yunus tengah tidur. Pak Lah, Madi dan Yit tengah main daun terop dan Pak Engku pula tengah baca buku. Tak lama kemudian, pintu dapur diketuk dengan kuat. Mereka saling berpandangan. Sekali lagi, pintu dapur diketuk. Bam, bam, bam. Allahu Akbar, jerit Pak Lah sebab kali ni pintu diketuk dengan kuat. Masing-masing panjangkan leher tengok ke tingkap. Sebab masa tu semua tingkap terbuka. Terpisat-pisat Yunus bangun sebab keadaan riuh rendah. Ada bunyi orang ketuk pintu, kuat sampai bergegar. Bisik Pak Engku pada Yunus. Cepat-cepat Yunus bangun, kemudian duduk bersila sambil pejamkan mata dan mula berzikir. Buka mata makrifatnya. Tiba-tiba terdengar dinding dirempuh sesuatu, macam dirempuh benda yang sangat besar. Dekat luar terdengar bunyi suara orang menjerit. Kuat bunyinya, bergegar seluruh rumah. Masing-masing panik dan ketakutan. Yunus masih lagi bersila dan pejamkan mata. Langsung tak terkesan dengan bunyi-bunyi tu. Kemudian mereka terdengar bunyi orang berjalan atas bumbung dengan bunyi kakinya menyeret sesuatu. Tak lama lepas tu bunyi tu hilang dan terdengar pula bunyi yang sama dekat beranda. Nasib baik malam tu pintu ditutup, sebab selalunya mereka biarkan pintu terbuka. Kelang kabut mereka semua lari duduk belakang Yunus. Wajah Pak Lah dan Madi nampak ketakutan. Kalau tak, mereka dah yang akan teruja bila cerita pasal hantu dan makhluk halus ni. Yet dah macam orang kena demam kepialu, menggigil seluruh badan. Dia nak mengusik. Ada dekat luar tu, tunggu aku berdepan dengan dia, kata Yunus. Lepas tu Yunus pandang Yit yang masa tu dah menggeletar ketakutan sambil pandang lantai. Lama Yunus pandang Yit, mesti ada sesuatu yang Yunus nampak. Memang Pak Engku tahu Yunus ni jenis tak ada rasa takut punya orang. Bila selesai kutip buah, kalau dia tak boleh tidur, dia akan keluar pondok ambil wuduk dalam keadaan gelap, sama ada untuk baca Quran kecil atau solat tahajud. Lepas tu Yunus minta parang panjang. Katanya benda tu cabar dia sebab dah buat kawasan benda tu panas. Madi kata parang tu ada dalam raga buluh atas beranda. Selamba Yunus bangun, buka pintu, pergi ambil parang panjang. Lepas tu dia suruh Pak Engku ikut dia. Kawan-kawan yang lain duduk dalam pondok baca ayat kursi banyak-banyak. Dia takkan kacau korang, kata Yunus. Yunus terus bagi lampu suluh pada Pak Engku. Dengan berat hati Pak Engku melangkah ikut Yunus. Sebelum keluar pondok, Yunus berhenti dekat muka pintu, baca beberapa surah dan salah satunya ayat 9 surah Yasin. Pak Engku baca Fatihah, kemudian berzikir sebanyaknya dengan lafaz bismillah dan dimulai dengan langkah kiri. Mereka mula bergerak. Dengan dua cahaya lampu suluh buatkan jalan dekat depan mereka terang benderang. Bila berdua dekat luar ni, barulah terasa seramnya. Keadaan sekeliling gelap gulita dan apa yang Pak Engku perasan, dia dapat dengar bunyi tapak kaki berjalan tengah heret sesuatu hanya 2-3 depa dekat belakang dia. Bunyi yang sama mereka dengar dekat atas bumbung dan beranda tadi. Bila Yunus berdehem, bunyi itu terus hilang, diganti pula dengan bunyi macam plastik direnyuk berlega-lega atas kepala mereka. Kemudian terdengar bunyi helaian panjang macam mengejek mereka berdua, datang dari hujung pokok durian yang paling tinggi. Tak lama berjalan, Yunus berhenti. Pak Engku cam tempat tu sebab ada 3 ketul batu yang mereka buat untuk sandarkan raga berisi durian dari jatuh bergolek. Kemudian Yunus mula baca ayat-ayat Quran dan duduk bersila. Pak Engku duduk bersila belakang Yunus. Lepas tu Yunus keluarkan 3 batang lilin dari poket dan nyalakan. Kemudian Yunus baca sesuatu pada parang panjang, dan bila selesai Yunus letak parang panjang depan Pak Engku. Aku harapkan kau je Engku lebih berani dari mereka berdua. Buat macam biasa, kata Yunus. Lepas
Yunus cakap macam tu, pokok durian dekat depan mereka berdua digoncang dengan kuat dan terdengar macam buah durian gugur bertalu-talu. Bum, 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 bum. Pak Engku pelik, macam mana pokok durian sebesar tu boleh digoncang dengan kuat. Kemudian Pak Engku letak lampu suluh dia sebelah kanan, Yunus letak lampu suluh dia sebelah kiri. Jadi terang benderang depan mereka. Mata Pak Engku melilau cari kalau-kalau ada buah durian yang gugur, tapi sebiji pun dia tak nampak. Walaupun bunyi jatuhnya tu tak jauh dekat depan mereka. Bunyi menggilai terus kedengaran dari atas dahan pokok yang digoncang tadi. Bunyinya sangat menakutkan. Kemudian datang angin kuat berpusah-pusah. Yang peliknya, 3 batang lilin tu tetap menyala macam tak terkesan dengan angin kuat yang datang entah dari mana tadi. Kemudian turun satu makhluk dari pokok durian yang tinggi tu. Hitam pekat warnanya dan seluruh badannya berbulu lebat. Matanya merah dengan siung yang panjang. Rambutnya panjang sampai ke kaki, mendengus pandang mereka dengan marah. Kukunya hitam, panjang dan melengkuk sampai sentuh tanah. Inilah kali pertama Pak Engku dengan Yunus tengok makhluk macam tu depan mata. Kemudian Yunus bangun dan kuatkan ke kudanya, buka langkah silat. Kali ni langkah silat Yunus nampak keras, macam lawannya tu sungguh hebat. Makhluk tu melayang-layang depan mereka. Bila makhluk tu pandang je Pak Engku, bulu roma dia terus meremang. Cepat-cepat Pak Engku pejamkan mata dan berzikir banyak-banyak. Dada mula berdegup kencang, tapi Pak Engku tahu makhluk tu tak mampu datang dekat mereka sebab Yunus dah pasung kaki dia. Tiba-tiba Pak Engku terdengar hup hup hap. Tanda Yunus tengah bersilat sambil baca Quran dan mentera dalam bahasa Melayu. Walaupun Pak Engku pejam mata, tapi meremang jugalah bulu roma dia. Sesekali terdengar bunyi raungan menandakan pukulan silat Yunus tu mengena sasaran. Kemudian terdengar Yunus hentakkan kaki. Serentak dengan tu terdengar macam benda berat jatuh. Boom! Diikuti dengan jeritan kesakitan dan laungan panjang yang menakutkan dan memekakkan telinga. Pak Engku terus buka mata. Nampak dekat depan mereka terjelupuk satu makhluk hitam macam tahan sakit. Terkial-kial cuba bangun tapi tak mampu, macam badannya yang hitam berbulu tu dihempap dengan batu besar. Tangannya yang berkuku panjang dan bengkok melengkung tu menggagau angin sambil mendesah dan mengeluh, mencakar-cakar tanah sambil pandang ke arah mereka berdua. Yunus nampak tenang je. Pak Engku dah berpeluh dekat belakang. Makhluk tu tak boleh bangun selagi Yunus tak angkat kakinya. Sesekali makhluk tu buka mulutnya menampakkan gigi taring yang tajam berwarna hitam. Lidahnya panjang dan meruncing. Makhluk tu dah tewas di tangan Yunus. Aku baca Quran bukan nak cari pasal dengan kau. Aku baca Quran untuk tolong aku dalam kubur nanti. Semesta alam ni semua milik Allah. Makhluk tak milik apa pun. Yang kau kata aku dah kacau milik kau, aku kacau apa? Pasal apa kau nak cari pasal dengan aku? Terkial-kial makhluk tu cuba bangun nak larikan diri. Semakin kuatlah Yunus pijak tanah. Yunus baca lagi ayat-ayat Quran. Makhluk tu nampak macam tahan sakit dan kali ni dia tak berani angkat muka. Cakaran pada tanah yang tadi nampak keras sekarang semakin lemah. Terjelepuk makhluk tu ditutupi rambutnya yang panjang. Barulah Yunus duduk bersila semula. Tiba-tiba keluar percikan api dari tempat makhluk tu terbaring. Mula-mula macam percikan api mercun. Lama-lama api tu jadi makin marak dan menjulang tinggi. Tapi tak pula terasa panas walaupun api dekat depan tu sangat besar dan marak. Jadi terang benderang kawasan kebun durian tu. Sekelip mata je api tu menjulang, kemudian lenyap bersama makhluk berambut panjang berbulu lebat tu. Suasana jadi sunyi. Hanya terdengar bunyi cengkerik dan unggas malam. Yunus masih lagi bersila, tak berhenti baca ayat-ayat Quran. Tak lama lepas tu terdengar lolongan panjang yang semakin lama semakin sayup. Yunus angkat tangan berdoa. Pak Engku ikut dari belakang. Selesai berdoa, mereka berdua bangun dan biarkan 3 batang lilin itu menyala. Dimulakan dengan langkah kiri. Mereka berundur 3 tapak ke belakang dan terus menuju ke pondok. Baru je Pak Engku nak rasa lega, Yunus kata kerja ni belum selesai lagi. Tadi masa dia tengah pijak tanah, ada seekor lagi datang dari belakang. Sikit lagi nak gigit kepala Pak Engku tu. Yunus terpaksa lepaskan bini dia. Ada 2 ekor laki bini. Yang tadi tu bini dia. Tak kuat mana, kata Yunus sambil terus berjalan. Dugaan apa lagi nak jadi lepas ni. Mereka berjalan sampailah tiba depan pintu. Yunus bagi salam dan salam dijawab serentak oleh Pak Lah, Yit dan Madi. Masuk je dalam pondok, Yunus terus ke peti sejuk. Dia minum dengan banyak kemudian keluar semula. Jangan ditanya, nanti kena marah. Pak Lah dan Madi sibuk tanya Pak Engku yang tengah jerang air apa yang jadi. Yit pula dah jadi macam orang bodoh, berdiri terkaku sambil pandang kaki dia sendiri. Nantilah aku cerita, masih tak sesuai sekarang ni, kata Pak Engku. Dalam hati tertanya-tanya juga ke manalah Yunus pergi sorang-sorang dalam gelap macam ni. Sunyi sepi dalam rumah tu, seorang pun tak berani bersuara. Tiba-tiba Yunus muncul dari arah beranda sambil pegang parang panjang yang sengaja dia tinggalkan tadi. Pintu beranda tak ditutup, dibiarkan terbuka. Aku dah tahu apa nak buat.
Siaplah diorang kejap lagi, kata Yunus. Dia pergi semula ke beranda dan pandang keluar. Kemudian Yunus masuk, datang dekat Yit dan tepuk belakang Yit beberapa kali. Kau tak cerita habis dekat kita orang ni. Baik kau beritahu. Kalau tak, kita takkan dapat cari jalan balik walaupun kau dah masuk kebun ni beribu kali. Lagi bertambah takutlah mereka bertiga. Aku takut nak cerita nanti diorang cari aku, kata Yit yang nampak ketakutan sambil duduk bertinggung peluk kaki. Bagi aku pisau, kata Yunus. Terperanjat mereka semua. Yunus nak buat apa dengan pisau tu? Nak ugut Yit ke? Yunus terus ketawa. Kenapa? Korang ingat aku nak tikam Yit ke? Lepas tu Yunus keluarkan beberapa biji limau purut dan pisau lipat yang dibalut dengan kain berkilat warna kuning, selai kain pelekat dan buku kecil yang selalu dia bawa dari bagnya. Diselak-selak halaman buku kecil tu. Dah jumpa dah, kata Yunus. Lepas tu Yunus naik ke atas dan duduk bersila menghadap kiblat. Pondok tu dibina menghadap kiblat dan Yunus duduk berhadapan dengan pintu beranda. Parang panjang dan limau purut diletakkan dekat depan. Kemudian Yunus angkat tangan berdoa dan sapu seluruh badannya termasuk tapak kaki. Lepas tu Yunus ambil pisau, baca bismillah dan berdoa. Belum sempat Yunus nak potong limau purut tu, terdengar deru angin ribut dekat luar sampai bergoyang pokok durian. Atap zinc macam nak tercabut. Baku-baku buluh berterbangan nampak dari tingkap. Yunus pernah kata pada Pak Engku, angin adalah kenderaan makhluk halus. Dengan izin Allah, tiba-tiba Yit menjerit dan lari menyorok belakang mereka. Tu, katanya sambil tunjuk keluar. Mereka bertiga terus pandang keluar. Serentak mereka bertakbir, Allahu Akbar. Dalam sama-sama cahaya lampu Kalimantan, mereka nampak satu sosok separuh badan mengintai-ngintai dari belakang pokok durian paling dekat dengan pondok. Nampak dada je. Ketinggian makhluk tu sama tinggi dengan bumbung pondok. Terawang-awangan di balik pokok durian yang bergoyang-goyang. Matanya besar, tersembul dan bersiung, tengah pandang tepat ke arah mereka. Lintang pulkang mereka lari duduk belakang Yunus. Yunus masih tenang sambil alunkan bacaan ayat Quran. Kemudian dia potong 7 biji limau purut dan susun dekat depan dan sambung berdoa semula. Kemudian limau yang ketiga, kelima dan yang terakhir Yunus ambil dan perah atas parang panjang tu. Serentak dengan tu terdengar jeritan dan ngauman yang kuat macam harimau dekat hujung kebun durian, diiringi dengan jeritan perempuan macam kesakitan. Angin dekat luar semakin menggila. Madi, Pak Lah dan Yit dah tekuk muka, tak berani pandang keluar. Entah dari mana datang keberanian, Pak Engku pandang makhluk tu yang tengah renung ke arah mereka. Sekelip mata, sosok tu hilang dan muncul kabus sampai jadi putih kawasan kebun durian tu. Pokok durian yang paling dekat pun tak kelihatan, hanya nampak kabus putih yang makin lama makin menebal. Dekat luar terdengar bunyi binatang mengunyah tulang, bunyi macam orang berwirid, bunyi kuda berlari atas bumbung dan bunyi hilayang ketawa dari setiap sudut. Angin ribut dan kabus semakin menebal sampai langsung tak nampak langit. Agaknya inilah maksud Yunus bila dia kata mereka takkan jumpa jalan balik. Yunus tak endahkan semua tu. Dengan tenang dia berpaling, tersenyum dan melambai panggil Pak Engku supaya datang duduk dekat tepi dia. Engku, minta tolong tutup tingkap dan kunci semua. Aku kena keluar ni, kena hadap diorang. Lepas aku keluar, kunci pintu beranda. Jangan buka kalau korang tak yakin yang suruh buka pintu tu aku. Sebelum Yunus keluar, dia pandang Pak Lah, Mahdi dan Yit yang tengah duduk berkumpul dengan muka ditekuk ke lutut, tak bergerak dan tak bercakap. Tak sampai hati Pak Engku nak biarkan Yunus pergi hadap benda tu sorang-sorang. Yunus, aku nak ikut, kata Pak Engku. Mahdi dan Pak Lah yang tadi muka dekat celah lutut terlopong macam tak percaya. Hero kita perlukan bantuan, atau korang nak ikut Yunus? Biar aku dekat sini, kata Pak Engku. Dengan cepat mereka mengeleng kepala. Yunus hanya tersenyum. Kata Yunus, kalau mereka bertiga dengar bunyi pelik-pelik masa dia dengan Pak Engku tak ada nanti, jangan takut, benda tu tak boleh masuk dalam ni. Kemudian Yunus keluarkan sebatang buluh kuning yang panjangnya sejengkal sebesar jari manis dari bagnya. Buluh tu Yunus suruh Pak Engku pegang. Lepas tu ambil kain pelekat, dia simpul dan ikat ketat. Satu hujung diikat pada tali pinggang Pak Engku dan hujung satu lagi diikat pada tali pinggangnya. Lepas tu Yunus capai parang panjang dan melangkah. Baru je nak keluar, mereka terdengar bunyi sayap mengepak macam burung besar tengah terbang dekat atas. Bunyi sayapnya macam sejengkal je dari kepala. Yunus terus laungkan azan. Bunyi kepakan sayap tu semakin lama semakin hilang dan kabus dekat depan mereka macam terbelah. Dengar kalimah azan tu, terbukalah jalan. Nampak macam
mendorong menuju ke atas bukit. "Jom engku," kata Yunus. Dengan bismillah dan dimulai dengan langkah kanan, mereka keluar ke beranda dan terdengar pintu beranda ditutup dan dikunci. Pak Engku tak tahu pukul berapa masa tu, mungkin pukul 3 atau 4 pagi. Yunus dekat depan dan Pak Engku hanya beberapa inci darinya. Takut ikatan kain tu terlepas. Dekat kiri dan kanan jalan, bunyi hilayan tak henti-henti. Terdengar juga suara di telinga yang bisikkan nama Pak Engku. Pak Engku terus berzikir tanpa henti. Tiba-tiba Yunus berhenti. "Nak pergi mana aku? Kau tak takut ke?" Terdengar suara berbisik dekat telinga macam suara perempuan tua. Terus meremang bulu tengkuk Pak Engku. Pak Engku kuatkan genggaman pada kain pelekat dan berhati-hati ikut langkah Yunus yang dah sambung melangkah semula. Yunus tak henti-henti baca surah Al-Baqarah dan ulang ayat yang ke-20 7 kali sambil libas parang panjang berulang kali. Habis je bacaan tu, dekat depan mereka berdua meluncur satu cahaya diikuti bunyi macam letupan kuat. Boom! Nun dekat ujung sana ternampak satu benda terbakar meliuk-liuk kepanasan. Pak Engku terus berzikir tanpa henti. Semakin dekat, semakin kuat terdengar raungan macam orang kesakitan. Bau busuk makin menyengat. Busuk yang susah nak digambarkan. Nak termuntah Pak Engku dibuatnya. Bau terbakar diselangi dengan bau busuk yang sangat meloyakan. Yunus berhenti berjalan. Tak henti-henti dia baca ayat dari surah Al-Baqarah. Lepas tu Yunus suluh dekat depan. Ada satu sosok hitam yang hampir lumat, sangat mengerikan. Pak Engku tak tahu yang mana satu badan, yang mana satu kepala. Sosok tu macam dicincang sambil keluarkan suara macam kahak, tersekat dekat tekak. Terdengar satu laungan yang kuat dekat ujung pagar. Gelap gelita. Yunus suluh dekat sana dan ternampak satu sosok hitam yang besar berbulu lebat tengah bertenggung atas besi pancang pagar. Rupa makhluk tu sama macam topeng Bali. Mata merah tersembul dengan siung berlengkung ke atas. Taringnya pula panjang sampai ke dagu. Terjelir-jelir lidahnya yang panjang. Rambut panjang. Saiz dia 2 kali ganda daripada makhluk yang pertama tadi. Pak Engku perasan makhluk tu macam pakai cawat walaupun badannya ditutupi dengan bulu hitam pekat yang panjang. Makhluk tu menderam dan pandang tepat ke arah mereka berdua. Kakinya macam kaki monyet dengan kuku yang panjang dan ekornya yang runcing. Keadaan jadi sepi. Kabus yang tebal tadi hilang entah ke mana. Barulah Pak Engku nampak langit dengan bintang bertaburan. Tiba-tiba makhluk tu lompat atas pokok durian sambil berteriak dengan suara garau yang menakutkan. Jantung Pak Engku mula berdegup kencang. Yunus suluh dari pokok ke pokok tapi tak nampak makhluk tu. Dengar bunyi menderam je. Kemudian Yunus lepaskan ikatan kain pelikat. Disimpulnya hujung pelikat tu dan suruh Pak Engku duduk bersila. Kain tu Yunus sarung dekat kepala Pak Engku. Lepas tu dia ambil bulu kuning panjang sejengkal tu dan lukis bulatan sekeliling Pak Engku dan bulatan yang lebih besar sekeliling mereka berdua. Kemudian dicacaknya bulu kuning tadi berdepan dengan makhluk yang dah hancur terbakar tu. Lepas tu Yunus suruh Pak Engku zikir 99 kali. Habis zikir, baca Fatihah. Ulang ayat yang keempat 7 kali. Baca kuat-kuat. Habis Fatihah, ulang balik zikir dan buat macam tadi. Jangan berhenti. Pak Engku yang duduk dalam kelubung kain pelikat tu hanya mengangguk tanda faham dan mulakan zikir. Suasana jadi gelap gelita sebab Yunus ambil lampu suluh lalu dipadamkan. Pak Engku dengar Yunus mulakan langkah silatnya sekeliling dia. Pak Engku pula berzikir dalam curahan peluh dan jantung yang berdegup kencang. Sekali lagi Pak Engku terdengar bunyi angin kuat berputar-putar. Tapi angin tu tak sentuh mereka. Dari langkah Yunus di sekeliling, Pak Engku tahu dia tengah bersilat lawan makhluk besar tu. Pak Engku terus berzikir dan baca surah Fatihah. Sampai ayat keempat dia baca kuat-kuat dan sambung baca Fatihah sampai selesai. Pak Engku ulang berzikir dan terdengar angin yang mengganas tadi jadi semakin lemah. Yunus masih lagi bersilat dan baca surah-surah tertentu. Sekali lagi dalam gelap berkelubung tu, Pak Engku nampak satu cahaya terang meluncur ke atas dan terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Serentak dengan tu terdengar jeritan kesakitan. Kemudian dengar bunyi benda jatuh terhempas ke tanah. Yunus tak lagi bersilat tapi dia tak henti-henti alunkan ayat Al-Quran. "Aku tahu Tuhan kau siapa. Kenapa kau kacau kami?" kata Yunus. Yunus hentakkan kaki ke tanah 3 kali. "Aku nak kau bawa anak cucu kau pergi tempat lain. Kalau aku tahu kau ada sini lagi, aku buru kau sampai lubang cacing."
terdengar jeritan keras yang panjang. Kemudian keadaan jadi sunyi sepi. Yunus terus datang dekat Pak Engku, duduk dekat depan dan mula baca doa dan mentera dalam bahasa Melayu lama. Macam gurindam pun ada, macam pantun pun ada. Yunus baca doa dan disudahi dengan surah Fatihah. Kemudian dihidupkan kedua-dua lampu suluh dan angkat kain pelikat yang selubung Pak Engku. Terima kasih Engku. Kalau kau tak ada tadi, rasanya sampai sekarang aku kena hadap binatang tu. Alhamdulillah dah selesai. Jom kita balik. Dekat tangan Yunus dah ada parang panjang dan buluh kuning panjang sejengkal tu. Pak Engku bangun dan perhati sekeliling. Automatik dia suluh tempat makhluk yang busuk tadi terjelupuk. Yang tinggal hanya arang hitam yang berbau macam setangi dekat tokong tu, bercampur dengan bau busuk yang sangat meloyakan. Dekat sebelahnya ada kesan hitam terbakar yang lebih besar dan bekas cakaran dekat tanah. Mereka berdua mulakan langkah. Tak lama kemudian mereka sampai depan pondok. Yunus tak naik terus. Dia ke pancuran air nak cuci tangan dan kaki. Dia suruh Pak Engku basuh juga. Dari cermin, Pak Engku nampak mereka bertiga terhendap-hendap kemudian hilang. Lepas tu Yunus berdiri dekat tangga beranda dan laungkan azan. Selesai azan, Yunus bagi salam. Pintu dibuka dengan sangat berhati-hati oleh Madi. Parang panjang Yunus letak melintang depan pintu lepas mereka berdua masuk dalam pondok tu. Yunus terus ke dapur jerang air. Madi, Pak Lah dan Yit terperosok dekat sudut pondok dengan muka pucat. "Oi, ni akulah, Tungku. Setan mana boleh azan," kata Yunus sambil keluarkan kopi kampung dan gula dari dalam plastik. "Lepas ni kita kutip durian nak tak?" tanya Yunus. Dengan segera mereka bertiga gelingkan kepala. Yunus bancuh kopi satu jug besar dan hidangkan pada mereka semua. Perlahan mereka bertiga nampak tenang dan duduk dekat dengan Yunus. Sambil minum kopi tu, Yunus suruh Yit ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kata Yit, 3 bulan lepas nenek dia meninggal dunia. Segera Pak Engku teringat kisah yang jadi bualan penduduk setempat masa tu. Kematian neneknya bukannya mudah dan neneknya tak sempat serahkan belaannya pada cucunya disebabkan sakit sampai buat dia jadi gila. Yit adalah cucu lelaki pertama dan neneknya dah berjanji dengan belaannya Yit akan jadi tuan baru mereka. Dah tentu Yit menolak sebab tak nak terlibat dengan benda macam tu. Sejak tu Yit selalu didatangi dua makhluk tu merayu-rayu minta darah supaya lekas Yit jadi tuan baru mereka. Dua makhluk tu akan ikut ke mana saja Yit pergi. Paling Yit takut ialah masa di dalam tandas atau bersendirian dalam bilik. Makhluk tu akan bertinggi atas palang katil atau bertinggung atas almari. Perhatikan setiap langkah si Yit ni. Kalau ke masjid untuk solat fardu atau solat Jumaat, makhluk tu akan berlega-lega depan masjid. Masa tu nenek dia dah nazak dan tak lama kemudian hembuskan nafas terakhir. Dekat tepi rumah Agam tu ada sebuah rumah kecil. Itulah rumah asal neneknya. Tak diruntuhkan, malah dijaga dengan elok. Yit selalu nampak neneknya dekat pintu rumah tu melambai ke arah Yit dengan wajah sedih. Padahal neneknya terlantar sakit tak boleh bergerak. Nenek Yit ni seorang wanita yang cantik, yang putih melepak. Setiap kata neneknya semua orang akan patuh tanpa syarat. Dekat rumah Agam tu, neneknya tinggal dekat dalam bilik khas. Siapa pun dilarang masuk dan kalau neneknya keluar, pintu tu akan dikunci dengan mangga besar. Yit pernah cuba mengintai tapi neneknya tutup tingkap dengan langsir hitam yang tebal. Lepas 3 hari kematian nenek, pintu tu dipecahkan sebab tak tahan bau busuk dan setiap hari terdengar suara menangis dari dalam bilik tu. Pernah terjadi pertelingkahan antara ayah Yit dengan ibunya, nenek si Yit ni. Lepas pertelingkahan tu, bapa Yit patah tangan dan kaki sebab jatuh dari tangga. Kemudian kereta bapaknya dengan bapaknya sekali terhumban dalam gaung. Lama juga orang cari ke mana bapaknya pergi. Akhirnya bangkai kereta dan mayat ayah Yit tu dijumpai dalam gaung. Dah nak jadi rangka dah. Sejak tu hidup Yit tak tenteram. Ibunya banyak bersabar walaupun dihalau, dicaci, dimaki setiap hari oleh neneknya yang pastinya telah dirasuk binatang peliharaannya tu. Maknya lah yang uruskan makan pakai dan kencing berak nenek Yit walau dimaki setiap hari. Seminggu lepas kematian neneknya, Yit bermimpi nenek datang dan paksa dia terima makhluk 2 ekor tu sebagai pesuruh. Kalau tak, hidup Yit takkan tenteram. Puas Yit berubat merata bomoh dan pawang, tapi hasilnya tetap sama. Harta pusaka telah siap diwasiatkan dan Yit dapat rumah dan kebun buah tu. Mulanya Yit tak nak, tapi ke mana sahaja dia pergi, bayangan arwah neneknya bersama makhluk 2 ekor tu akan ikut dia. Lagipun Yit dah biasa dengan kebun buah tu dari kecil dan dia mengaku sangat sayang dengan harta yang telah diturunkan pada dia tu. Musim buah kali ni ialah musim buah kedua lepas kematian nenek. Tak
Tak ada seorang pun yang nak bantu Yet uruskan kebun tu. Dia pernah dengar tentang kebolehan Yunus dan tak sangka Yunus bersetuju tolong uruskan kebun dia tu. Dulu ada yang bantu Yet, tapi mereka selalu mengadu terserempak dengan jelmaan nenek Yet. Perhati mereka tengah kutip buah durian dengan muka masam, tapi tak pernah mengganggu lah. Lama-lama tak ada seorang pun yang nak tolong Yet, walaupun dijanjikan dengan upah yang lumayan. Sebab itulah Yet datang cari Yunus sebagai ikhtiar yang terakhir. Lepas tu Yunus suruh Yet pergi berubat. Nanti dia akan tanyakan datuknya. Dalam hal ni Yet tak bersalah. Dia jadi mangsa keadaan je. Yunus cuma dapat halau mereka je, tapi mereka akan datang balik. Namun bukan dalam masa terdekat ni, sebab Yunus dah cukup cederakan mereka. Yang betina tu lagi jahat daripada jantan. Yet hanya mengangguk je. Mereka tunggu waktu subuh. Lepas solat berjemaah, mereka cari dan kumpul buah durian yang gugur semalam dan melintas 2 tumpuk hitam tak jauh dari pagar hujung tu. Kejadian tu mereka tak ceritakan pada budak-budak yang buat kerja kutip buah rambai, rambutan dan lansat. Dengan keluarga pun mereka tak ceritakan. Madi, Pak Lah dan Yet demam. Lepas tu Pak Lah dan Madi tak nak ikut Pak Engku dan Yunus kutip durian waktu malam lagi. Kerja jadi terhenti sebab mereka bertiga demam berhari-hari. Pak Engku dan Yunus setiap hari ziarah mereka bertiga lepas balik daripada sekolah. Pada masa tu kebanjiran pekerja Indonesia mula ramai. Jadi Yet upah beberapa orang Indonesia yang bekerja di Kelong tak jauh dari situ. Mereka hanya kutip buah durian waktu siang je, sebab waktu malam mereka kena jaga Kelong. Berehatlah mereka seminggu. Tak dengar pula cerita pelik dari pekerja Indonesia tu. Yunus pernah kata dia tak pernah jumpa dengan orang Indonesia yang kosong. Sedikit sebanyak mesti ada ilmu yang jadi amalan mereka tu. Pak Engku ingat lagi hari-hari terakhir mereka dekat kebun durian tu ialah pertengahan bulan Islam, bulan terang benderang. Pak Engku ingat bulan terang akan senanglah kerjanya. Rupanya tak. Bulan terang, keadaan kebun jadi lebih menyeramkan. Bunyi-bunyi binatang yang tak pernah Pak Engku dengar bergema bila tengah malam. Seramnya susah nak digambarkan. Yang kutip buah manggis, lansat dan rambutan dah selesai kerja mereka minggu lepas. Beberapa hari sebelum mereka tamatkan kerja, seperti malam sebelumnya, mereka akan solat hajat dan bergilir baca Quran. Masa tengah baca Quran dengan Yet, Pak Engku nampak Yunus dekat dapur tengah jerang air nak buat kopi lah tu. Kemudian Yunus naik ke atas dan selongkar begnya. Disebabkan tak ada gangguan lepas bercuti tu, mereka jadi lalai sikit dan lupa syaitan tak akan tepati janjinya. Lepas tu Yunus turun semula ke dapur sebab air dah menggelegak. Pak Engku yang asyik baca Quran tak sedar Yunus dah pergi ke mana. Sedar-sedar je Yunus dah tak ada. Terdengar bunyi kicauan burung murai batu. Bunyi tu dekat dengan pancuran air. Dekat situ ada pokok pandan dan beberapa pokok jambu batu dan serai. Setahu Pak Engku, murai tak akan berkicau waktu macam tu. Mungkin Yunus kacau sarangnya kot. Yet pun kaki burung. Dia dah jadi macam kucing nak beranak bila dengar bunyi kicauan murai tu. Pak Engku habiskan bacaan dan keluar untuk susun raga buluh. Yet dah hilang tumpuan. Segera habiskan bacaannya. Disebabkan buah dah tak begitu banyak, mereka letak buah yang dah dikutip atas beranda dan selebihnya dalam kereta sorong. Pintu dapur dah tengangah. Mungkin tadi Yunus keluar tak tutup balik pintu tu kot, sebab pintu dapur tu selalunya ditutup. Salah satu sebab ialah untuk elakkan binatang seperti ular masuk dalam pondok tu. Masa tengah susun raga, Pak Engku pandang dalam pondok dan nampak Yet tengah mencangkung. Tersengih menyeringai je pandang dia. Mata Yet terjegi besar. Apa penyakit kau ni Yet, kata Pak Engku dalam hati. Tak terlintas apa-apa pun. Malas nak layan, Pak Engku susun raga buluh tu semula. Bila Pak Engku pandang balik dalam pondok tu, mana Yet ni pergi? Dah tak ada dah. Tiba-tiba Yet berlari ke arah Pak Engku. Pucat mukanya. Kau dah kenapa ni Yet? Tanya Pak Engku. Tercungap-cungap Yet tarik nafas. Abang Yunus mana bang? Mana aku tahu kau kenapa ni? Tanya Pak Engku. Pandangan Pak Engku masa tu menghadap ke kebun durian. Pandangan Yet ke arah dalam pondok. Hantu, kata Yet sambil tunjuk ke dalam pondok. Spontan Pak Engku berpaling. Tak nampak apa pun. Tahu-tahu Yet dah terjelupuk atas tanah. Pak Engku beranikan diri perhati sekeliling pondok, tingkap dan jenguk ke dapur. Tak ada apa pun, kosong. Lepas tu Pak Engku angkat Yet, bawa masuk dalam pondok. Nasib baik badan Yet ni kecil dan taklah berat mana. Pak Engku baringkan Yet atas tilam. Lepas tu tutup pintu beranda dan turun ke dapur nak tutup pintu dapur pula. Muncul Yunus dengan parang panjangnya. Maafkan aku Engku, aku lalai, kata Yunus sambil letakkan parang panjang atas para. Yunus naik dan duduk dekat ujung kepala Yet. Yunus bacakan sesuatu dan suruh Pak Engku ambilkan air. Doa dibaca dan direnjis ke muka Yet. Tak lama kemudian Yet mula tersedar. Yet terus duduk dan pegang tangan Yunus. Pucat mukanya tak surut. Yet terus ajak mereka balik. Dia takut duduk dalam pondok ni. Katanya tadi dia nampak arwah nenek duduk mencangkung atas alang masa dia dekat belakang nak tengok burung. Yet nampak arwah nenek tengah berguling dekat pokok
takut pandan. Jomlah balik, kata Yit. Tenang Yit, sabar, istighfar banyak-banyak. Aku minta maaf sebab aku lalai. Tak apa, aku janji ini last je kacau kau. Aku pun dah cakap dengan Tok Ngah dan Tok Ayah aku. Diorang tolong aku dari jauh. Tok Ayah aku dah pesan, tak hari ni, esok dia akan kacau. Aku ingat esok, rupanya benda tu dah tak sabar. Aku minta maaf Yit. Korang duduk situ, kata Yunus. Tanpa banyak tanya, mereka berdua ikut perintah Yunus. Lepas tu Yunus duduk bertafakur, baca doa dan beberapa ayat Quran. Panjang juga bacaannya. Kemudian Yunus tarik nafas panjang, hembuskan dan tundukkan kepalanya. Yit macam biasa, duduk dengan dahinya sentuh lutut, menggigil. Pak Engku tenangkan hati dengan berzikir, beristighfar sebanyaknya dan baca ayat kursi. Dalam setengah jam jugalah Yunus duduk macam tu. Akhirnya terdengar, terima kasih, Assalamualaikum, kata Yunus sambil hulur tangan macam bersalaman dengan sesuatu yang tak terlihat di mata. Pertama kali Pak Engku tengok Yunus buat macam tu. Yunus masih bersila menghadap pintu pondok yang tertutup. Kalau tengok dengan mata kasar, Yunus macam dah tengah tidur dengan badannya bongkok dan kepalanya terlewih. Dia dah menangis teresak-esak. Pak Engku cuba tenangkan dia. Suasana jadi sangat sunyi. Tak ada langsung bunyi cengkerik atau bunyi-bunyi yang selalu terdengar waktu-waktu macam tu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bunyi guruh dekat atas bukit. Yit terus tutup telinganya dan menangis sambil geleng-geleng ke kepala. Yunus dah berdiri depan Yit, baca ayat Quran dan hembus ke umbu-umbu Yit. Tak lama kemudian, Yit semakin tenang dan tak menangis lagi. Dah Yit, dia dah tak ada. Sampai kiamat dia dah tak kacau kau. Jom kita minum kopi. Lepas tu kita buat solat sunat, ucap syukur pada Allah. Kemudian Yunus ke dapur banjung kopi. Buah pun dah tak banyak jatuh. Mereka melepak je sampai pagi. Muka Yit pun dah tak pucat macam tadi. Kata Yunus, Tok Ngah dah pesan buat awal-awal tapi dia lupa. Nasib baik Yunus dah beritahu mereka. Kalau dia seorang tadi memang tak habis lagi ni. Alhamdulillah, syaitan yang mengacau dah dihapuskan. Tok Ayah nak jumpa Yit nanti, kata Yunus lagi. Tadi dia pergi dekat atas tu, benda tu merayu-rayu suruh Yit ambil juga 2 ekor tu, jaga segala harta termasuk kebun ni. Yunus kata tu bukan urusan dia. Benda tu marah dan mula serang dia. Masa tengah berlawan dengan benda tu, Yunus nampak harimau besar dekat luar pagar. Tak tahu siapa punya, tapi harimau tu kejar setan tu sampai hujung bukit. Sekarang benda tu dah tak ada. Yit dah tak perlu bimbang lagi. Mak dia dan adik-beradik ayah Yit pun benda tu takkan kacau lagi. Kau rasa macam mana sekarang ni Yit? Tanya Yunus. Yit kata dia paling takut bila tiba waktu malam. Nak tidur pun takut. Satu ketika dia jadi bongkok macam orang tua. Bila berubat dengan ustaz, Alhamdulillah sembuh. Tapi mak dia pula selalu diganggu sampai kurus kering. Namun maknya tak mengeluh dan serahkan pada Allah. Lepas solat, mak Yit selalu baca Quran dan selalunya terdengar suara nenek menjerit melolong dari dalam bilik. Banyak kesan gigitan pada seluruh badan maknya. Hanya berkurang bila berubat dengan seorang ustaz. Paling seksa bila nak tidur. Kadang-kadang Yit terasa badannya dipeluk dan bila terjaga, sup-sup, benda tu hilang bawah katil. Yit pernah ternampak tangan hitam berbulu dengan kuku yang sangat panjang dalam tandas. Hidupnya tak pernah aman, selalu diganggu dengan bayangan hitam di mana saja dia berada. Pelajarannya jangan cakap lah, selalu dapat nombor tercorot. Sebab itulah Yit suka bersendirian dan nampak macam sombong. Malam tu mereka terasa aman yang susah nak diungkapkan. Yit pun dah nampak tenang dan tak takut-takut macam selalu. Esoknya mereka dapat gaji. Gaji itulah paling berkat dan manis Pak Engku rasa sepanjang hidup dia. Yit pula secara tak langsung dah jadi geng mereka. Barulah nampak orangnya macam mana, kelakar dan suka menyanyi macam Yunus. Mereka berlima ke bandar beli kasut sekolah dan beg yang sangat Pak Engku hajatkan. Lepas tu pergi sekolah dengan kasut dan beg yang sedundun. Cuti sekolah, Yunus bawa Yit dan maknya ke kampung datuknya di Kedah. Pak Engku tak dapat ikut sebab mak dia tak bagi. Kemudian Yin masuk belajar sekolah pondok dan pernah satu ketika masa solat Jumaat dekat kampung, dialah yang jadi khatib baca khutbahnya. Pak Engku sangat bangga tengok Yit jadi orang yang hebat ilmu agamanya. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.